Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, kembali kita dalam sesi PDPR. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah dalam keadaan bersedia, dalam keadaan duduk dan menutup aurat. Okey, itu antara adik-adik kita belajar. Moga-moga kita dapat mengambil bekal daripadanya, insya-Allah. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan umur kitab dan juga doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh, tajuk sabar. Okey, kamu boleh lihat pada skrin yang cikgu kongsikan. Okey, kamu boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam siri ini kita akan belajar berkenaan sabar. Okey, kita tengok ada pengertian sabar, dalil sabar dan fadilat sabar. Okey, sampai fadilat sabar je dulu kita untuk hari ini. Kita Di akhir pengajaran ini, murid dapat pertama, menyatakan pengertian sifat sabar. Kedua, menghurai beberapa fadilat sifat sabar. Dan ketiga, membina peta minda pembahagian sifat sabar. Okey, seterusnya kita masuk Kehidupan manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari dua keadaan, iaitu nikmat dan musibah. Begitu banyak nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang datang musibah yang berupa kesusahan dan kesedihan. Kedua-dua keadaan ini memerlukan kepada kesabaran dalam menerima dan menanganinya. Sabar merupakan kebahagiaan sebenar bagi orang mukmin yang akan memberi ketenangan dan ketenteraman dalam jiwa. Okey, kita tengok dari segi bahasa. Perkataan sabar berasal dari bahasa Arab sabara yang bererti menahan. Okey, seterusnya dari segi istilah pula. Sabar ni bermaksud menahan diri dalam menghadapi segala kesulitan, kesedihan dan perkara yang tidak disukai, atau menahan diri daripada marah, berkeluh kesah, benci, dendam dan berputus asa, serta melatih diri kita dalam ketaatan dan menjauhkan diri kita daripada maksiat. Okey, seterusnya kita tengok kepada dalil Sifat ini banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, lebih 70 keterangan Al-Quran berkaitan keutamaan sifat sabar. Okey, kita tengok auzubillah. Okey, mari sama-sama baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Okey, kita masuk kepada dalil sabar. Okey, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan berkaitan sabar. Antaranya firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Kita tengok kepada maksudnya.
Yang bermaksud, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah menyertai iaitu menolong orang-orang yang bersabar. Sifat ini banyak disebut dalam Al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama. Menurut Imam Al-Ghazali, lebih 70 keterangan Al-Quran berkaitan keutamaan sifat sabar. Okey, seterusnya kita masuk kepada dalil sabar dalam surah Az-Zumar ayat 10. Mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Okey, yang bermaksud artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Okey, seterusnya kita lihat Adapun hadis tentang sabar di antaranya ialah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah meriwayatkan telah bersabda Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sama-sama kita baca. Wa man yatasabbar yusabbiruhu wa ma u'tiya ahadun ata'an khaira wa awsa'a minas sabr. Yang bermaksud artinya, dan sesiapa yang berusaha untuk menjadi sabar, maka Allah SWT akan menjadikannya seorang yang sabar dan tidak diberikan seseorang itu pemberian yang lebih baik lagi, luas, melainkan kesabaran. Seterusnya kita tengok dalil sabar daripada Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang telah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Muslim. Sama-sama kita baca. Ajaban di amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakanat khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fakanat khairan lah. Sama-sama mari kita tengok pengertiannya. Sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh seseorang pun kecuali pada orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu amat baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu amat baik juga baginya. Seterusnya kita tengok fadilat sabar. Sifat sabar semestinya ada pada setiap insan yang bergelar mukmin bagi meneruskan kehidupan dengan aman dan memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kehidupan manusia akan menjadi porak-poranda kerana dikuasai sifat amarah dan didorong oleh hawa nafsu di dalam setiap perbuatannya. Di antara fadilat sabar ialah antara fadilat sabar, fadilat manfaat kebaikan tu adalah skop yang sama. Sabar ni adalah kekuatan diri kita yang sebenar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seruan dia kata disebut nama baginda SAW, maka kita berselawatlah ke atas baginda, tanda penghormatan dan cinta kita padanya. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ikut sama-sama baca. Semoga kita dapat mengambil berkat. Jadi kita kena baca setiap inci kata hadis dan ayat Al-Quran yang diberikan. Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang bermaksud orang yang kuat bukanlah yang kuat berdusti mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia sedang marah. Sebab tak semua orang mampu untuk melawan hawa nafsunya sendiri. Itu adalah dalam kategori sabar, kekuatan diri kita yang sebenar. Kita nak lawan dengan apa yang ada dalam diri kita ni lah benda yang paling sukar, yang paling mencabar. Faham?
antara fadilat bersabar ni antaranya lagi ialah malaikat bersama orang yang bersabar. Daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki ni, dia mencela dan memaki hamba Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga kan Saidina Abu Bakar ni sangat sakit hati dengar. Bila jadi macam tu, Saidina Abu Bakar pun cuba untuk damaikan diri dia, untuk sabarkan, tenangkan diri dia lah. Lalu lelaki tu pun tak habis-habis teruskan juga celaan demi celaan dengan bahasa yang kasar. Tapi Saidina Abu Bakar ni buat apa tadi? Dia cuba juga mendamaikan diri dia, menenangkan diri dia. Tapi namun apabila masuk kali ketiga, bila lelaki tu menyakiti Saidina Abu Bakar dengan lisannya lagi, maka Saidina Abu Bakar lantas membalasnya. Okey, lepas tu lalu baginda Rasulullah SAW pun bangun. Saidina Abu Bakar bertanya, apakah engkau marah denganku wahai Rasulullah SAW akan tindakanku ini? Dia tanyalah apa yang dia buat tu, adakah Rasulullah marah, salah ke? Dia tanyalah sesuatu pada Rasulullah. Tidak, cuma semasa kamu mendamaikan diri, malaikat turun dari langit membalas terhadap kata-kata cacian lelaki itu. Tapi sebaik saja kamu membalas cacian lelaki itu, malaikat pun melarikan diri. Lalu syaitan yang datang dan duduk. Aku tidak boleh duduk di tempat yang syaitan duduk di situ. Riwayat Imam Ahmad. Okey, nak menyatakan kat sini malaikat tu bersama orang yang sabar, sentiasa bersama orang yang bersabar. Okey, seterusnya sabar ni adalah ibarat cahaya. Daripada Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata di dalam riwayat Imam Muslim, as-sabru diya'un, diya'un, artinya kesabaran itu merupakan cahaya yang terang benderang. Sebab sesuatu kesabarannya adalah sifat-sifat yang mahmudah, terpuji, yang mulia. Dalam hati anda kata ada sifat sabar, maka ia diibaratkan cahaya dalam kehidupan, maka akan beri ketenangan pada orang yang sabar, dan orang sekeliling pun akan rasa tenang, damai je dengan orang yang sabar ni. Okey, dan sabar, antara kebaikan sabar ni adalah perlukan istiqamah. Fadilat, kelebihan untuk bersabar ni adalah apabila sesuatu itu perlu diusahakan dan dilatih secara berterusan. Macam hati kita, anda kata kita nak hati kita ni sentiasa bersangka baik, bersangka baik dan sebagainya, husnuzan, maka kita kena sentiasa latih hati kita. Jadinya benda tu perlukan berterusan, kena selalu buat dan sebagainya lah. Maka tidak hairanlah Allah SWT akan menggantikan usaha dan kesabaran itu dengan pertolongan dari Allah. Di dalam surah Fussilat ayat 30. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok kepada pengertiannya. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham, dan janganlah kamu bimbang darinya berlaku kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Itu adalah janji Allah kepada orang yang bersabar. Okey, seterusnya sabar ni adalah kurniaan Allah yang sangat besar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey, sama-sama kita baca. Wa ma u'tiya ahadun ata'un khairan wa awsa'a minas sabr, yang bermaksud dan tidaklah seorang itu diberi sesuatu yang lebih baik lagi luas melainkan akan sifat kesabaran. Okey, kita tengok
Antara fadilat sabar lagi adalah sabar ni merupakan tanda orang yang beriman dan mendapat kebaikan. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Imam Muslim yang bermaksud sangat menakjubkan semua urusan orang beriman. Yang ni tadi saya rasa dah jelaskan, tak apa kita baca semula. Semuanya segala urusannya itu sangat baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali pada orang yang beriman. Apabila iman dapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu amat baik baginya, dan apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu amat baik baginya. Lain syakartu wa azidannakum. Andai kata kita bersyukur dengan sedikit, maka insya-Allah Allah akan tambah nikmat lagi dan lagi, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok antara fadilat yang lain adalah sabar itu adalah sebagai jalan untuk ke syurga. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, artinya sesungguhnya Allah SWT berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya, itu buta mata, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan syurga baginya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang menyatakan sifat sabar ni adalah sebagai jalan untuk kita menuju ke syurga, dan antara juga ciri-ciri ahli syurga lah, insya-Allah. Andai kata kita bersabar dengan segala rintangan, dugaan dalam cabaran dalam kehidupan ni, insya-Allah Allah menjanjikan sesuatu yang baik dekat akhirat pula, suatu ganjaran yang besar buat orang yang bersabar. Sampai itu sahaja dulu dalil sabar untuk hari dekat sabar. Nanti Sabar itu adalah Okey, wallahu alam. Nanti cikgu kongsikan link video bimbingan PDPR ni, kamu boleh baca semula. Paling tidak kamu cuba hafal satu atau dua dalil, sama ada ayat Quran satu dan juga hadis satu. Okey, itu saja sampai sini. Cikgu akan kongsikan juga link untuk latihan online, dan kamu kena buat latihan juga di dalam buku aktiviti. Andai kata ada apa-apa pertanyaan, boleh kongsikan untuk perbincangan dalam grup kelas. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.